Okey, baik. Selamat pagi. Kita sambung lagi dalam bab yang sama, iaitu bab persamaan linear, bab 6. Okey. Baik, hari ini kita akan masuk subtopik 6.2, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Apa yang kita nak belajar hari ini? Kita nak mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Okey. Sebelum ini 6.1 kita dah belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Hari ini kita nak belajar persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. Maksudnya dalam persamaan linear tu dia mesti ada dua huruf lah. Okey. Dia mesti ada dua huruf. Okey. Huruf itu mewakili pemboleh ubah. So, apakah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okay, ini maksud dia. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah. Dia mesti ada dua pemboleh ubah. Dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah satu. Dua syarat ni mesti ada. Mesti ada dua pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah mesti kuasa satu, tidak boleh kuasa dua. Kalau kuasa dua, dia bukan persamaan linear lah. Okey. Jadi di sini saya ambil semua contoh-contoh persamaan. Kita akan tengok yang manakah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Baik. Kita tengok yang pertama sini. Okey. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okey, ini kita tahu dia adalah persamaan. Sebab apa dia persamaan? Sebab dia ada simbol sama dengan. Okey. Kemudian kita cek dalam persamaan ini ada berapa pemboleh ubah. Okey, so kita tengok, kita cek ya. So P ni pemboleh ubah. Okey, so ini kira satu pemboleh ubah. Q juga dikira sebagai satu lagi pemboleh ubah. So semua total, semua yang ada pemboleh ubah di sini ada dua. Jadi ini adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, so saya kelaskan di sini. Persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. Saya nak isilah di sini. Okey. Yang pertama 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okey, ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Tengok yang kedua. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Okey, first sekali kita mesti tengok sama ada dia adalah persamaan linear atau bukan. Okey, so ini adalah persamaan. Okey, first sekali tengok simbol ada sama dengan, so semua so dia adalah persamaan. Kemudian tengok linear ke tak linear. Okey, nak kenal linear tak linear, tengok dia punya pemboleh ubah. Kuasa berapa? Dia mesti kuasa satu. So ini kuasa satu. Okey, betul. Y pun kuasa satu. So ini memang persamaan linear. Okey, kemudian ada berapa pemboleh ubah? Ada dua, X dan Y. So ini pun dikira sebagai persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. Okey. Yang ketiga, 3H tolak 1 sama dengan 5K. Okey, ini persamaan. Kemudian tengok H kuasa 1. Okey, betul. K kuasa 1. So, ini adalah persamaan linear. Okey. Ada berapa pemboleh ubah? Ada dua, iaitu H dan K. So, ini pun saya boleh tulis di sini persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. Baik, tengok yang ini pula. 3P tolak Q sama dengan
6. Okey, ini adalah persamaan linear atau bukan? Tengok P kuasa 1. Okey, P kuasa 1. Q juga kuasa 1. Jadi ini juga adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Ada dua, P dan Q. Okey. So ini pun persamaan linear dua pemboleh ubah. 3P tolak Q sama dengan 6. Okey. Kemudian tengok B ni. 7x kuasa 2 tambah 5y sama dengan 9. Okey, ini persamaan linear. Ini adalah persamaan. Okey, sekarang kita nak cek dia linear atau bukan linear. Tengok x ini kuasa berapa? Kuasa 1 atau kuasa 2? So sini ada angka 2. So ini kuasa 2. Dia syarat dia mesti kuasa 1. Pemboleh ubah kuasa 1. Ini kuasa 2. So ini bukanlah. So ini 7x kuasa 2 tambah 5y sama dengan 9. Saya tak boleh masuk dalam grup ni. Grup persamaan linear dua pemboleh ubah. Sebab ini bukan persamaan linear. Sebab apa bukan? Sebab x kuasa 2. Dia bukan linear. Kerana x kuasa 2. Okey, so tak boleh pilih lah. Okey. Okey, tengok yang ini pula. Okey, 2 kurungan K tambah 8 sama dengan 5K. Okey, so saya kena darab dulu di dalam ini. Saya kena kembangkan dulu. Okey, so 2 darab K ataupun 2 kali K, saya akan dapat 2K. Kemudian 2 darab positif 8, maksudnya positif 16 sama dengan 5K. Okey. Ini syarat dia. Kalau kita nak cek sama ada dia linear atau tak linear, kita kena kembangkan, kena darab di dalam ni supaya hilang kurungan ini. Okey. Baik. Ini adalah persamaan. Okey, kemudian kita nak cek dia linear atau tidak linear. Okey. K kuasa 1. Okey, betul. K kuasa 1. Okey, dia persamaan linear. Tetapi berapa pemboleh ubah yang ada di sini? K, masih K pemboleh ubah yang sama. So ini persamaan linear 1 pemboleh ubah. Saya nak persamaan linear 2 pemboleh ubah. Ini 1 pemboleh ubah. So saya tak boleh pilih yang ni. Okey. Sebab apa saya tak boleh pilih? Sebab ini 1 pemboleh ubah. Saya nak saya nak 2 boleh ubah. So saya tak boleh pilih ni lah. Okay, so tak boleh masuk dalam grup ni. Okay. Baik, yang ini y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2x. Okay, ini persamaan. So saya nak cek dia linear atau tidak linear. Saya kena cek pemboleh ubah y dengan x ini. Adakah dia kuasa 1? Okay. So y ini kuasa 1. Okey, betul. X ini kuasa 1. So ini adalah persamaan linear. Kemudian ada y dan x. Bila ada y dan x, ada 2 pemboleh ubah yang berlainan. So saya boleh masukkan dia dalam grup ini. Okey. So y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2x. Ini adalah persamaan linear 2 pemboleh ubah. Ada y, ada x. Y kuasa 1, x kuasa 1. So linear. Okey, 2 pemboleh ubah. Baik. Sini ada tambahan lagi 4 persamaan. Okey, saya nak cek. H tolak 7K sama dengan 6. Okey, ini adalah persamaan. Saya nak cek dia linear atau bukan, saya kena tengok pemboleh ubah. Kuasa dia mesti 1. Okey. So H ini kuasa 1. Okey. K kuasa 1. Okey. So ada H, ada K. So ada 2 pemboleh ubah. So saya boleh masuk dia dalam grup ini. Okey, grup apa? Grup persamaan linear 2 pemboleh ubah. H tolak 7K sama dengan 6. Baik. Ini bolehlah. Okey, yang ini 3M tambah 5 sama dengan 9M tolak 1.
Okey, ini adalah persamaan. Kemudian cek dia punya pemboleh ubah M kuasa 1. Okey, M kuasa 1. Okey, so ini persamaan linear. Tetapi ini adalah persamaan linear satu pemboleh ubah sebab ada M saja. Pemboleh ubah dia ialah M saja. Okey, so saya tak boleh masuk dalam sini grup persamaan linear dua pemboleh ubah sebab ini satu saja pemboleh ubah. So tak boleh masuk dalam ni. Okey. Baik. C. 2x per 3 tolak 8 sama dengan 4y. Okey, ini adalah persamaan x kuasa 1, okey, y kuasa 1. So ada dua pemboleh ubah. So ini saya boleh masuk 2x per 3 tolak 8 sama dengan 4y. So ini bolehlah masuk dalam grup. Okey, bagaimana dengan D? P kurungan P tambah 3 tutup kurungan sama dengan 2Q. Okey, apa-apa pun dalam kurungan kita mesti kembangkan. Okey, so saya kena kembangkan, saya kena darab di dalam ini. Okey, so P darab P, kita dah belajar dalam ungkapan algebra. Okey, kalau P darab dengan P, P darab dengan P akan jadi P kuasa 2. So P kuasa 2. Kemudian yang kedua, P darab positif 3. Kita akan dapat positif 3P sama dengan 2Q. Okey, ini persamaan. Okey, sekarang tengok P kuasa berapa sini. Pemboleh ubah dia P kuasa 2. So saya tak boleh pilih sebab ini bukan linear. Okey, ini persamaan bukan linear. Saya kena pilih yang linear sahaja. So tak kisahlah dia ada dua pemboleh ubah ke, dia sebab ini bukan linear. So dia tak boleh masuk dalam grup ini. Okey, so cikgu harap kamu fahamlah. Okey, apa maksud persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, so syarat dia ada dua. Syarat dia ialah dia mesti ada dua pemboleh ubah dan setiap pemboleh ubah tu mesti kuasa 1. Tak boleh kuasa 2. Okey, baik. Okay, cikgu nak padam ni sekejap. Okey, kalaulah kan ada soalan dia tanya macam ni. PQ tambah 3 sama dengan contohnya 5 lah. Okey, adakah ini persamaan linear dua pemboleh ubah atau bukan? Okey, first kali kita tengok dia mesti ada persamaan. Okey, so ini persamaan lah. Okey, persamaan. Kemudian okey, kita tengok pemboleh ubah dia kuasa 1 atau kuasa 2. Okey, so sini P ni ialah kuasa 1. Okey, Q pun kuasa 1. Okey, walaupun P ni kuasa 1, Q kuasa 1, ini tidak bermakna, ini bukannya makna dia pemboleh ubah ni kuasa 1. Bila P sini sudah kuasa 1, Q sudah kuasa 1, bila dia darab, okey, ada dua pemboleh ubah yang darab, maksudnya P darab Q macam contoh ini. So dia bukan persamaan ini. Ini persamaan bukan linear. Sebab apa? Sebab P dengan Q dia dah darab, dia dah multiply. Dia macam ni maksud dia. So dia bukan lagi kuasa 1. Okey, so yang ini bukan linear lah. Tetapi kalau macam ini, yang ini persamaan linear. Sebab apa? Sebab dia dipisahkan oleh operasi tambah. Ataupun macam ini pun persamaan linear. Okey. Kalau P darab dengan Q, itu bukan persamaan linear. Walaupun dia dua pemboleh ubah, tapi dia bukan persamaan linear.
Yang ini persamaan linear. Yang ini persamaan linear. Sebab masing-masing kuasa satu diasingkan, dipisahkan oleh operasi tambah dan tolak. So kamu kena ingat lah. Okay. Walaupun ada dua pun boleh ubah, tapi kalau dia darab, dia duduk dekat-dekat macam ni, tidak ada operasi di tengah-tengah ni, so kita anggap dia sebagai persamaan bukan linear. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Bagaimanakah anda membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey. Sebelum ini kita bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Hari ini kita belajar macam mana nak bentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, sama saja macam kita buat bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Dia bagi satu penyataan atau situasi, kita tulis dalam bentuk matematik, iaitu bentuk persamaan linear lah. Okey. Baik. Contoh 7. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, bila dia tanya dua pemboleh ubah, mesti ada dua huruf lah. Okey. So, apa yang kita belajar hari ni lah. Okey, dua pemboleh ubah. Baik. Contoh A. Beza. Okey, bila kamu tengok perkataan beza, okey, beza dia akan melibatkan operasi tolak. Ini simbol ini mesti ada. Itu maksud beza. Kalau hasil tambah, dia mesti ada simbol ini tambah. Okey. So beza antara dua nombor ialah 18. So dua nombor ini ialah pemboleh ubah. So kamu boleh pilih lah pemboleh ubah yang kamu nak guna. Kamu boleh guna XY, boleh guna AB. Yang penting dua pemboleh ubah yang berbeza, yang berlainan. Tak bolehlah guna A dengan A. Okey. So mesti guna dua pemboleh ubah yang berbeza. So beza antara dua nombor ialah 18. Kamu boleh pilih X atau boleh pilih apa-apa huruf. Okey. So contohnya X tolak Y. Itu maksud beza antara dua nombor. Beza antara dua pemboleh ubah ini. X tolak Y sama dengan 18. Okey. Atau nak tulis A tolak B sama dengan 18. Pun boleh terima, boleh terima. Atau nak tulis P tolak Q sama dengan 18. Pun boleh. Yang penting apa yang penting? Pemboleh ubah mesti berlainan. Okey. Kalau A tolak A sama 18 tak boleh lah. Sebab A dengan A sama kan. Okey. Baik. B. Simpanan wang saku Ahmad ialah X ringgit. Okey, maksud sini Ahmad ni menyimpan X ringgit. Kita pun tak tahu RM10 ke RM5 ke. So dia dikira sebagai pemboleh ubah, iaitu X. Dan simpanan wang saku Norita ialah Y ringgit. Okey. Jumlah simpanan. Okey, bila dengar perkataan jumlah, sama macam hasil tambah. Jumlah. Dia mesti ada tambah. Okey. Jumlah simpanan wang mereka ialah RM600. Jadi wang Ahmad ialah X tambah dengan wang Norita ialah Y. Hasil semua bila jumlah simpanan wang mereka tu siapa? Ahmad dan Norita lah. Okey, ialah 600. Bila semua unit sudah sama, kita tulis persamaan, tak perlu unit lagi, iaitu X tambah Y sama dengan 600. Okey. So bila kita tulis dalam persamaan linear, kita tak perlu lagi tulis dia punya unit, ringgit ke, kalau kilogram ke. Okey. Yang penting kita bagi sama dulu dia punya unit,
Lepas tu kita tak payah tulis dah unit tu, sebab unit semua sudah sama. Okey. Kalau tak sama, kena bagi sama dulu. Contoh macam ini, RMX tambah RMY sama dengan 60 sen. So tak sama. Ada ringgit, ada sen. So kena jadikan semua ringgit dulu. Okey, ataupun jadikan semua sen dulu. Barulah kita tulis dalam bentuk persamaan. Okey. Okey, kemudian C. Sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah van ialah 100 orang. So, macam mana kita nak tulis persamaan linear 2 pemboleh ubah? Okey. Okey, so di sini dia bagi clue bas, sebuah bas dan sebuah van, ada bas, ada van. Okey. Masing-masing dapat membawa M dan M. M ini untuk siapa? M ini siapa yang mula-mula dia tulis dulu, iaitu bas. Bas membawa M penumpang. N ini untuk siapa? N ini untuk van. Okey. So bas boleh bawa M penumpang, tak tahulah, mungkin 10, mungkin 20, sebab tu dia tulis sebagai pemboleh ubah. Van dia bawa N penumpang, pun kita tak tahu berapa bilangan dia. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 bas, 2 buah bas. Ini satu bas. Kalau 2 bas, maksudnya 2 darab M, iaitu 2M. Okey. 5 buah van. Ini satu van. Satu van boleh bawa boleh bawa N penumpang. Kalau 5 buah van, 5 van maksudnya 5 darab N. Jadi 5N. Ini untuk 2 biji bas, ini untuk 5 buah ini untuk 2 buah bas, ini 5 buah van. So total 2 ini 2M tambah 5N ialah 100 orang. So macam tu cara kita tulis persamaan linear 2 pemboleh ubah. Okey. Okey, kita tengok ini untuk hari inilah yang terakhir ya. Okey. Latih diri 6.2b. Bentukkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, tengok contoh A ni dulu. Dalam satu acara lompat jauh, jumlah mata yang diperoleh Rumah Sukan Satria dan Rumah Sukan Perdana. So di sini ada 2 rumah sukan. Rumah Sukan Satria, Rumah Sukan Perdana. Ialah 258 jumlah mata. Mesti ada operasi tambah. Okey. So, di sini ada 2 pemboleh ubah, iaitu Rumah Satria dan Rumah Sukan Perdana. Kita pun tak tahu Rumah Sukan Satria dapat berapa markah, Rumah Sukan Perdana dapat berapa markah. Sebab tu kita anggap dia sebagai pemboleh ubah. Katakanlah Rumah Sukan Satria. Saya ambil pemboleh ubah dia sebagai S, sebab saya nak huruf di depan dia S. Okey, so anggap dia sebagai S. Okey. Rumah Sukan Perdana, saya ambil dia pemboleh ubah sebagai P. Ambil huruf depan sini. So bagaimana saya nak tulis persamaan linear? Okey. So jumlah mata yang diperoleh Rumah Sukan Satria dan Rumah Sukan Perdana ialah 258. So Rumah Sukan Satria tambah dengan Rumah Sukan Perdana sama dengan 258. Ini jawapan dia. Okey. Persamaan linear 2 pemboleh ubah. Apa itu 2 pemboleh ubah? S dan juga P. Okey.
Soalan B. Beza antara, okey, beza. So mesti ada tolak. Okey. Beza antara sudut terbesar dengan sudut terkecil dalam sebuah segitiga ialah 15 darjah. Okey. Ada sudut terbesar, ada sudut terkecil. Okey. So sudut terbesar ni pun boleh ubah, sudut terkecil juga pun boleh ubah. Sudut terbesar. Satu lagi pun boleh ubah, sudut terkecil. So boleh pilih X, Y ke, A, B ke. Okey. Ataupun nak tulis, ambil perkataan yang di depan B dengan K pun boleh. Okey. Contohnya terbesar B, kecil K, boleh juga. Okey. So beza antara, beza mesti ada tolak. Okey. Kalau macam ini, saya kena tulis B tolak K sama dengan 15. Itu jawapan dia. Saya tak boleh tulis K tolak B sama 15. Salah. Sebab apa salah? Sebab mana boleh kecil tolak besar, nanti dapat negatif. So dia mesti besar tolak kecil. Baru logik. Okay. So B tolak K sama dengan 15. Bukan K tolak B. Kalau K tolak B sama 15, salah lah. Okay. Tak bolehlah sudut tu yang kecil tolak dengan yang besar. Okay. Atau tak mau guna BK pun boleh. Boleh guna X atau Y. Ataupun AB. Apa-apa jenis pun boleh ubah. Yang penting dua-dua yang berlainan. Kalau saya guna X dengan Y, so X tolak Y sama 15. Atau saya nak guna A dengan B, A tolak B sama dengan 15. Kalau saya tulis Y tolak X sama 15, salah. Sebab kecil tolak besar tak boleh. Okey. Baik. Saya padam dulu ni. Okey, saya harap kamu fahamlah yang ni. Okey, macam mana kita nak tulis persamaan linear dua pun boleh ubah. Okey. Kemudian tengok C. Saya buat sini boleh ikut lah. Jumlah harga tiket bagi suatu taman tema air untuk 8 orang dewasa dan 5 orang kanak-kanak ialah RM265. Okay, so dia kata clue di sini jumlah. So dia mesti ada operasi tambah. Okey. Yang mana dia punya pun boleh ubah? Yang ini, orang dewasa dengan kanak-kanak. Okey. So orang dewasa dan juga kanak-kanak. So saya kena pilih lah. Okey. Katakanlah saya ambil orang dewasa ini, saya ambil D. Dewasa. Okey. Kanak-kanak saya ambil K. Okey, macam tu. Okey, so D ni pun boleh ubah untuk dewasa, K ni pun boleh ubah untuk kanak-kanak. Okey, tapi di sini orang dewasa ada 8. So 8 darab dengan orang dewasa. So 8 darab dengan orang dewasa, 8 darab D. Jadi 8D. Tambah, kan? Sebab apa? Sebab jumlah. Okey. Tambah dengan 5 orang kanak-kanak. Kanak-kanak K. Berapa orang kanak-kanak? 5 orang kanak-kanak. 5K. Sama dengan 265. Okey. Okey, faham? Baik. D. Jumlah markah bagi suatu kertas ujian yang terdiri daripada bahagian A dan bahagian B ialah 40. Okey. So jumlah markah. So nanti ada
operasi tambah lah. Okey. Jumlah markah bagi suatu kertas ujian yang terdiri daripada bahagian A dan bahagian B ialah 40. Setiap jawapan yang betul dalam bahagian A dan bahagian B masing-masing diberi 1 markah dan 2 markah. Baik, di sini ada 2 pemboleh ubah, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. So kita nak pilih lah. Okey, pemboleh ubah untuk bahagian A, senang saya ambil A. Bahagian B, ambil B. Kalau nak letak A besar pun boleh, B besar pun boleh, tak kisah. Yang penting huruf lah. Okey, huruf tu mesti berbeza-beza. So bahagian A, saya ambil pemboleh ubah dia A. Bahagian B, saya ambil pemboleh ubah dia B. Baik. Kemudian kita tengok kedua-dua ini hasil tambah dia ialah 40. Okey. Tetapi tengok ada lagi clue di sini. Setiap jawapan yang betul dalam bahagian A dan bahagian B masing-masing diberi 1 markah dan 2 markah. Maksudnya kalau A kalau betul dapat 1 markah. Kalau B satu soalan betul dapat 2 markah. Okey. So maksud dia di sini, macam mana kita nak tulis persamaan dia? 1 darab A ialah A. 2 darab B ialah 2B. Hasil tambah dia semua ialah 40 markah. Macam itu je. Okey. A dia kurang sikit lah sebab dia mungkin objektif. Okey. So satu soalan kalau betul 1 markah saja. Untuk bahagian B mungkin subjektif sebab dia susah sikit kan. Jadi satu soalan untuk B, kalau betul satu soalan 2 markah. Okey. So kamu kena baca ni betul-betul. Setiap jawapan yang betul dalam bahagian A dan bahagian B masing-masing 1 markah ni untuk bahagian A, 2 markah untuk bahagian B. Kena faham apa maksud masing-masing. Okey. So macam inilah cara dia untuk kita tulis persamaan linear bagi 2 pemboleh ubah. Okey. Yang ini kita akan masuk minggu depan. Okey, sampai sini saja. Terima kasih.